Baik, kita nak sambung balik perbincangan kita pada petang ini dengan membugar harapan perpaduan tu. Saya nak minta Cik Alagesh beri sedikit pandangan tentang Majlis Konsultasi Perpaduan Negara. Ditubuhkan kalau dulu misal hanya pemimpin-pemimpin besar duduk mewakili setiap kaum itu, mereka berbincang dan apa yang mereka bincangkan, mereka setujui, itulah yang diguna pakai oleh setiap kaum. Tetapi apabila Majlis Konsultasi Perpaduan Negara itu terwujud dan antara cadangannya ialah diadakan perbincangan di peringkat bawah, di peringkat rakyat, daripada setiap mungkin misalnya daripada setiap kawasan daerah misalnya, dan dikumpulkan maklumat ini dan kita bincangkan, adakah ini satu tindakan yang boleh kita katakan satu tindakan yang dapat membentuk atau membugarkan lagi perpaduan di masa akan datang, atau apa yang perlu kita tokok tambah daripada sini? Memang saya setuju sangatlah dengan penubuhan Majlis Konsultasi Perpaduan tu. Kalau kita lihat walau dalam keluarga sendiri, kita tak pergi kepada skop yang lebih besar, perpaduan antara kaum, kita lihat dalam satu keluarga itu sendiri, kadang-kadang kita ada perselisihan faham, ada masalah, isu-isu yang perlu diselesaikan. Kalau tak selesai, ada yang sampai ke mahkamah bila soal harta, soal kewangan dan sebagainya. Jadi dengan adanya majlis konsultasi ini, lebih-lebih lagi di peringkat bawah akar umbi itu. So kalau zaman dulu-dulu, zaman Tan Cheng Lock ke Taman BT Sambantan, apa yang pemimpin cakap, semua rakyat, masyarakat ikut sebulat-bulat. Tapi sekarang, setiap orang tu ada pandangan yang berbeza, ada idea yang berbeza. Jadi bila ada majlis sebegini di peringkat bawahan, setiap individu diberi peluang untuk mengutarakan apa yang mereka rasakan, apa yang dia kurang, apa yang dia perlukan. So bila kita dengar daripada grassroots di peringkat bawahan, jadi di peringkat jabatan ataupun kementerian, mereka boleh review balik apa yang diperlukan, apa sebenarnya masalah yang menyebabkan adanya perselisihan di sesuatu tempat, di suatu kampung, di suatu kawasan perumahan, flat dan sebagainya. Jadi bila dah tahu apa punca, pihak-pihak yang berkuasa tu boleh sediakan dia punya cara penyelesaian dari segi kemudahan-kemudahan ataupun perlu ada satu jawatan kuasa di situ untuk meliputi wakil daripada setiap bangsa untuk sering berbincang, selesaikan isu itu on the spot. Bukan kita tunggu lama-lama. Benda tu dah daripada kecil dah jadi bara menjadi api yang besar. Kita selesaikan di peringkat permulaan tu sendiri. So bila hasrat ataupun impian setiap penduduk, individu tu kita dengar, kita berikan penyelesaian, so keyakinan tu akan ada. Trust, kepercayaan tu akan wujud. Sebenarnya kita semua adalah anak Malaysia. Kita semua dapat apa yang kita patut dapat. So tak perlu ada kita kena berlawan ke bersaing satu sama lain, tak perlu. Kita sama-sama tuju apa harapan kita, iaitu perpaduan secara menyeluruh sebagai satu negara yang lebih berjaya lah di masa akan datang. Malaysia dari sudut antarabangsa sering kali dikatakan satu masyarakat ataupun negara contoh di mana mempunyai berbilang kaum tetapi masih dapat mengekalkan keharmonian dari masa ke semasa. Kalau tidak dikatakan contoh tu maknanya tak berjaya lah. Tapi orang kata kita ni contoh. Itu yang kita nak bugarkan lagi perpaduan tu. Tetapi dalam kita menjadi contoh, tentu ada apa nama ni kata orang, lagikan lidah, lagikan tergigit. Sedangkan lidah lagi tergigit. Ini kan pula kita duduk dalam masyarakat.
dalam kita ingin membina sebuah masyarakat yang tidak berkonflik, Cik Boy, anak muda, okey, sekarang ni kita lihat kalau pergaulan sesama etnik yang berbeza tu, adakah Cik Boy lihat boleh kita perbaiki lagi ataupun sudah cukup baik di masa ini, ataupun masih kekurangan lagi yang kalau kita misal kita makan di kedai mamak misalnya, yang Cina dengan orang Cinanya, yang Melayu dengan Melayu, yang India dengan orang Indianya, kita masih belum melihat uh, uh, kepelbagaian dalam apabila kita bersama dalam dalam kehidupan sehari-harian. Bagaimana kita nak dapat, kita nak naikkan taraf kita tu kepada kita lebih rapat di antara kaum. Bagaimana cadangan Cik Boy agaknya? Bagi saya, okey, cerita balik I punya komiti. Okey. Memang kita selalu memang ada macam mengadakan aktiviti macam marathon. So sekarang kan dah famous marathon. So marathon kebanyakan pun ada Cina, India dengan Melayu. So memang dari segi saya memang start dari belia. So memang start communicate kalau kita akan ada aktiviti marathon. So kita YM kita tak ada hak kan untuk kaum Cina. Kita akan open. So kita open dari untuk open up for Malay, India, semua memang. So kita dari segi, bagi saya memang dari segi belia sebab yang dari belia. So dari kita boleh melalui aktiviti yang macam marathon ataupun macam Mana sukan itu boleh menjadi satu landasan. Dari sukan. Biasanya kita ada aktiviti marathon, lepas tu macam ada senap, macam kita mengadakan macam kan kita kat Malaysia ada Taman Layang-Layang, lepas tu Titi Wangsa. Kat Titi Wangsa memang ada, dia setiap Sabtu dengan Ahad memang ada aktiviti macam untuk rollerblade ataupun main layang-layang atau banyak aktiviti kat sini. So kita akan selalu galakkan kita kawan kita ataupun setiap kawan lah, Cina ke Melayu, India. So dari segi sukan memang boleh meningkatkan perpaduan dari tiga kaum kita. Tanggungjawab ni Cik Hasnul, tanggungjawab sesama kita, sesama masyarakat. Di mana bermulanya tanggungjawab kita itu ke arah perpaduan untuk kita capai bersama? Kerana akhirnya kalau kita tak bersatu padu, kita berpecah belah, kita bergaduh, kita mempunyai konflik setiap masa, kita tidak akan dapat mencapai kemajuan. Sedangkan kalaulah ada mempunyai konflik antara kaum, ada pergeseran, ada pergaduhan, saya tidak boleh pergi keluar untuk sembahyang Jumaat misalnya. Bagaimana saya nak mencari nafkah misalnya untuk keluar bekerja? Kita akan mempunyai kacau bilau. Daripada itu, bagaimana tanggungjawab kita bersama? Parti-parti politik kadang-kala nampak gaya tidak bertanggungjawab, mengeluarkan kenyataan, mengeluarkan kisah-kisah, kadang-kala sebagai ingin bermain dengan api. Macam mana tanggungjawab ini patut kita rasakan supaya kita lebih bertanggungjawab dalam kita mengeluarkan kenyataan, kita mengeluarkan pandangan kita, supaya tidak menjadi bahan untuk kita lebih berpecah, ataupun kita nak membugarkan bukan untuk mempecahkan. Bagaimana pandangan saudara? Sebab itu dalam konteks ini kita melihat di peringkat ahli politik misalnya, mereka harus meletakkan kepentingan negara itu lebih penting berbanding kepentingan individu ataupun kepentingan parti dia sendiri. Pada akhirnya yang kita akan tengok adalah soal secara besar-besaran tu. Mana kalau tindakan dia itu, yang apa yang dia buat lebih kepada soal kepentingan diri, efek atau kesannya akan lebih kepada peringkat yang lebih besar lah. Baik, dalam konteks ini kita melihat itu dari sudut pemimpin. Baik kalau di peringkat rakyat biasa pun misalnya, pun perlu ada tanggungjawab dalam apa juga tindakan yang mereka lakukan. Jangan mereka rasakan tindakan kecil yang mereka buat itu tidak memberi kesan apa-apa. Kerana kadang-kadang tindakan kecil itulah
Kalau di-snapkan, dirakamkan, diviralkan, itulah yang lebih memberi kesan lebih buruk lagi. Dalam konteks tanggungjawab yang Encik Azam sebut tadi, saya setuju. Kerana tanggungjawab ini kita boleh sebut sebagai satu amanah yang kita pikul sebenarnya. Soal perpaduan ni jangan kita menganggap ini kerja kerajaan, ini kerja NGO. Perlu ada satu rasa perpaduan, be part of them. Kita ni sebahagian daripada elemen perpaduan itu sendiri. Yang mana kita pun memainkan peranan untuk menyumbang ke arah perpaduan. Kita kena merasakan macam tu. Kena ada dalam diri kita ni, apa-apa yang berlaku di sekeliling kita tu, do your part. At least kita buat sesuatu untuk kita mengharmonikan keadaan. Kalau lah berlaku perpecahan dan lain-lain. Amanah ini juga sebenarnya kalau kita tengok, satu perkara berat kita nak pikul. Kerana mencari kesalahan itu jauh lebih mudah berbanding kita mencari kebaikan seseorang. Kan? Orang senang je nak mengatakan itu salah, ini dan salah. Tapi jarang kita nak mencari titik persamaan yang harus kita bersama-sama sebenarnya. Itu yang lebih penting. Dan dalam konteks ini saya melihat kita harus menjadi good citizen lah. Dalam konteks kita bercakap soal negara, pembinaan negara dan perpaduan ni, kita kena be a good citizen. Yang mana kita bertanggungjawab terhadap apa yang kita lakukan. Dan saya suka untuk petik satu kata-kata daripada Confucius. Ini filosof besar masyarakat Cina. Beliau menyebut dalam satu prinsip yang dia sebut tu prinsip kesalingan, reciprocity. Sebagai contoh, beliau menyebut do not do unto others what you do not want others to do unto you. Jangan kita buat jahat pada orang kalau kita tak nak orang buat jahat pada kita. Jangan kita tipu orang kalau kita tak nak orang tipu kita. Maksudnya semua orang merasakan diri dia bertanggungjawab untuk melakukan kebaikan. Itu elemen tanggungjawab itu harus disemai di peringkat awal lagi dalam diri setiap individu, masyarakat, supaya ke arah elemen perpaduan secara menyeluruh itu harus digarap secara bersama lah. Okey, kita berhenti rehat sebentar. Nanti bila kita kembali, kita akan sambung tentang bagaimana perasaan dan persepsi perpaduan di waktu ini sesama kita. Kita berhenti rehat sebentar. Lagi perkembangan gempa bumi di Ranau bermagnitud 5.9 skala Richter pagi yang tadi. berpengalaman dengan keadaan permukaan Gunung Kinabalu.